Salam Malaysia Madani, 大家好，欢迎收看 Nabalu News 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Co-op Bank pertama CBP Cawangan Papar dirasmikan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict, merasmikan Co-op Bank pertama CBP Cawangan Papar di Park Lane City Benoni di Papar pada 10 Mei. Iwan turut merasmikan bank bergerak CBP yang diperkenalkan buat pertama kali di Sabah. Ini merupakan satu inisiatif untuk memberi kemudahan kepada penduduk sekitar kawasan Papar bagi membuat urusan perbankan. Beliau berkata, menerusi perkhidmatan bank bergerak ini, orang ramai boleh mendapatkan perkhidmatan yang sama ditawarkan di kaunter cawangan CBP seperti deposit, simpanan dan juga menandatangani pembiayaan. Pada hari ini, saya dan yang berhormat Datuk Armizan berkesempatan untuk sama-sama melancarkan cawangan Co-op Bank pertama di Papar ini, dan ini merupakan cawangan yang keempat di Sabah, dan saya berharap dengan adanya fasiliti ini akan dapat menyediakan perkhidmatan perbankan kepada masyarakat di Papar dan daerah sekitar, dan juga untuk kita membudayakan gerakan koperasi menjadi sebahagian daripada gaya hidup rakyat kita. Sempena majlis ini, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dengan kerjasama CBP turut menganjurkan program memasyarakatkan koperasi MASKOP. Program ini merupakan satu platform untuk menghebahkan perkhidmatan dan produk yang ditawarkan gerakan koperasi kepada orang awam. KUSKOP berharap mesej untuk membudayakan koperasi dalam kalangan setiap lapisan masyarakat dapat diperkukuhkan dan menjadikan koperasi sebagai gaya hidup dalam menangani masalah kos sara hidup yang semakin tinggi. Katanya lagi, KUSKOP sebelum ini telah melaksanakan beberapa program MASKOP dengan kerjasama Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, Institut Koperasi Malaysia IKMA dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Pada kali ini, MASKOP dilaksanakan secara bersama dengan CBP untuk mengetengahkan CBP sebagai salah satu koperasi premier. Antara pengisian menarik ialah sesi libat urus daripada SKM dan IKMA bagi menerangkan fungsi dan peranan masing-masing dalam membangunkan sektor koperasi. Selain itu, satu sesi taklimat daripada CBP juga disediakan bagi menerangkan kepada para jemputan berkenaan kebaikan dan manfaat berkoperasi dengan menjadi ahli koperasi CBP. Sempena perasmian Co-op Bank pertama Cawangan Papar, jualan Madani Koperasi dan Usahawan JMKU turut diadakan dengan tawaran potongan harga sehingga 30% bagi barangan keperluan asas harian seiring dengan elemen kesejahteraan Malaysia Madani. Iwan berharap pengembelengan tenaga dan usaha agensi-agensi kerajaan, koperasi dan usahawan yang terlibat dalam program ini akan mencapai satu matlamat yang sama dalam menjayakan visi KUSKOP, iaitu menjadikan Malaysia sebuah negara keusahawanan unggul yang bersatu, makmur dan bermaruah. Turut hadir di majlis ini Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali yang juga ahli Parlimen Papar. Co-op Bank pertama CBP diharap dapat mempertimbangkan untuk membuka cawangan di daerah pedalaman seperti Keningau. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict berharap Co-op Bank pertama CBP dapat mempertimbangkan untuk membuka cawangan seterusnya di daerah pedalaman. Katanya, terdapat keperluan untuk CBP membuka lebih banyak cawangan di daerah pedalaman selain luar bandar seperti Keningau bagi memudahkan penduduk berurusan, khususnya berkaitan perkhidmatan perbankan.
Ketika ini satu van bergerak ditempatkan juga di Papar ini sebagai satu pejabat wilayah Sabah juga yang hari ini diputuskan dijadikan sebagai pejabat wilayah Sabah juga di Cawangan Papar ini, dan mudah-mudahan van bergerak Kopbeng pertama itu juga akan menjadi permulaan kepada pembukaan cawangan yang seterusnya. Karena kita paham institusi perbankan kewangan ini juga mempunyai tata kelola dia tersendiri yang akan membuat penyiasatan terlebih dahulu sama ada mereka boleh membuka cawangan yang baru. Tetapi secara pribadi saya telah menjemput Kopbeng untuk melihat kemungkinan cawangan baru di sebelah pedalaman, khususnya di Keningau, yang juga merupakan satu daerah dan pekan yang besar di Sabah ini. Dan saya percaya mereka akan meneliti cadangan tersebut. Tetapi itu saya pulangkan sepenuhnya kepada Kopbeng pertama. Ini cadangan saya kepada Kopbeng, tetapi keputusan itu akan terpulang kepada Kopbeng pertama lah. Tapi ini permintaan saya selaku rakyat Sabah yang melihat potensi Keningau itu, melihat potensi Keningau. Iwan turut menyarankan supaya rakyat Sabah melanggan keanggotaan Co-op Bank pertama, CBP, iaitu satu bank koperasi di negara ini. Beliau berkata, semakin banyak keanggotaan CBP di negeri ini pastinya akan memudahkan Co-op Bank mewujudkan lebih banyak cawangan bank di negeri ini. Beliau juga berharap pewujudan bank bergerak CBP di Papar akan menjadi permulaan kepada pembukaan lebih banyak cawangan lain di negeri ini. Dan saya menjemput kepada semua, khususnya di daerah Papar, untuk menjadi anggota kepada Kopbeng pertama yang menyediakan pelbagai perkhidmatan, termasuk pulangan dividen yang kompetitif. Dan kita ingin melihat Kopbeng pertama akan terus cemerlang, bukan hanya setakat cawangan keempat di Sabah, tetapi mudah-mudahan akan ada cawangan baru lagi pada masa akan datang, dan juga cawangan-cawangan lain di seluruh negara. Iwan berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Co-op Bank pertama cawangan Papar di Park Lane City, Benoni Papar pada 10 Mei. CBP cawangan Papar ini adalah cawangan keempat di Sabah selepas 3 cawangan di Sandakan, Kota Kinabalu dan Tawau. Iwan berharap dengan adanya kemudahan CBP di Papar akan memberikan perkhidmatan perbankan kepada masyarakat di daerah itu dan sekitarnya bagi menggalakkan masyarakat membudayakan gerakan koperasi. Tetapi asasnya haruslah dari rakyat Sabah itu datang menjadi ahli Kopbeng pertama. Jadi semakin banyak keanggotaan Kopbeng pertama di Sabah ini, maka sudah tentu mudah untuk mereka mewujudkan lebih banyak cawangan bank mereka di Sabah. Sementara itu, pengerusi CBP, Datuk Baharom MB berkata, CBP yang ditubuhkan pada 1950 telah menjalani beberapa proses penjenamaan dan pada tahun 2018, CBP dikenali sebagai Koperasi Co-op Bank pertama Malaysia Berhad atau Co-op Bank pertama. Beliau berkata, CBP juga telah mencapai banyak kejayaan sepanjang 74 tahun penubuhannya, bermula daripada koperasi kecil, kini menjadi sebuah Co-op Bank yang terunggul di negara ini setelah dinobatkan sebagai salah satu koperasi premier Malaysia selama 3 tahun berturut-turut oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, SKM. Katanya, ini adalah satu kejayaan terbesar dan yang amat dibanggakan, dan pengiktirafan ini juga membuktikan CBP berada di landasan yang betul. Pembukaan cawangan Papar ini selari dengan plan perancangan strategik CBP 5 tahun di mana CBP merancang mempunyai 36 buah cawangan di seluruh negara menjelang tahun 2026, katanya. Turut hadir di majlis ini Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali yang juga ahli Parlimen Papar. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Keusahawanan KUSKOP Datuk Zamri Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Rusli Jaafar serta ketua-ketua jabatan dan agensi kerajaan.
Watika pelantikan diserahkan kepada pengerusi Lembaga Pengarah IKMA dan INSCAN yang baharu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict menyampaikan watikah pelantikan kepada pengerusi Lembaga Pengarah Institut Koperasi Malaysia IKMA, On Abu Bakar, dan pengerusi Lembaga Pengarah Institut Keusahawanan Negara INSCAN yang baharu, Mustafa Kamil Ayub. Turut disampaikan watika pelantikan Timbalan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah INSCAN, Datuk Dr. Nayan Yambu alias Laurentius dan Ahli Lembaga Pemegang Amanah INSCAN, Datin Sabrina Ahmad. Penyampaian watika itu diadakan sempena Perhimpunan Bulanan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dan sambutan Hari Raya Aidilfitri KUSKOP di Dewan Tun Razak Menara Kembar Bank Rakyat di Kuala Lumpur pada 9 Mei. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ramanan Ramakrishnan, Ketua Setiausaha KUSKOP Datuk Sri Suryani Ahmad. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Keusahawanan Datuk Zamri Saleh, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pemantauan Nur Afifah Abdul Razak dan semua warga kerja serta agensi kementerian. 200 pelajar menerima anugerah kecemerlangan akademik Yayasan Bank Rakyat. Seramai 200 pelajar dari pelbagai institut pengajian tinggi awam di negara ini menerima anugerah kecemerlangan akademik Yayasan Bank Rakyat, YBR. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict berkata, daripada jumlah itu, 187 penerima adalah graduan ijazah sarjana muda dan selebihnya graduan ijazah sarjana. Beliau berkata ini merupakan satu sumbangan besar YBR kepada pendidikan negara. Iwan berharap Yayasan Bank Rakyat terus melaksanakan program-program seumpama ini sebagai sokongan, galakan dan juga motivasi kepada pelajar untuk terus mencapai kecemerlangan dalam akademik. Katanya, anugerah kecemerlangan akademik ini dilaksanakan sejak 2018. Sehingga kini, seramai 480 pelajar tajaan YBR yang memperolehi keputusan cemerlang iaitu PNGK 3.50 ke atas menerima anugerah ini. Jumlah keseluruhan peruntukan yang telah disalurkan sehingga tahun 2023 adalah sebanyak RM480,000. Iwan berkata demikian ketika berucap menyempurnakan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik 2023 tajaan YBR di Kuala Lumpur pada 9 Mei. Turut hadir pengerusi YBR Datuk Philip Lasimbang dan ahli Lembaga Pemegang Amanah YBR merangkap pengerusi Bank Rakyat Muhammad Irwan Muhammad Mubarak. Iwan berkata inisiatif anugerah kecemerlangan ini tercetus apabila anggota Bank Rakyat pada tahun 2017 mengusulkan YBR memperuntukkan 1% daripada sumbangan tahunan anggota untuk anugerah ini. 1% sumbangan anggota berjumlah RM15 juta, iaitu RM150,000 diperuntukkan bagi anugerah ini, katanya. Menurut Iwan, YBR telah memperuntukkan sebanyak RM200,000 untuk anugerah kecemerlangan akademik tahun 2023. Beliau berkata, tahun ini merupakan tahun tertinggi jumlah penerima berbanding tahun-tahun sebelumnya seiring dengan tren permohonan kepada pembiayaan pendidikan boleh ubah YBR yang meningkat secara drastik. Ini juga menunjukkan bahawa YBR semakin mendapat perhatian masyarakat dan lebih ramai mengharapkan bantuan daripada YBR, katanya. Selain anugerah kecemerlangan akademik, YBR turut memberikan beasiswa kepada pelajar cemerlang. Pada hari ini, seramai 25 pelajar cemerlang matrikulasi lepasan tahun 2023 yang menyambung pengajian ke ijazah sarjana muda menerima beasiswa berjumlah RM47,000 merangkumi komputer riba. Program ini merupakan komitmen YBR membantu lebih ramai modal insan cemerlang mendapat kualiti pembelajaran yang terbaik, katanya. Wan An